Disebabkan itulah ulama membahaskan tentang konsep syukur ini ada 3. Baik, dalam kitab Hidayatus Salikin yang pertama, daripada segi ilmu. Kenapa ilmu? Baik, sekiranya orang itu dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut? Adakah ilmu itu bermanfaat? Disebabkan itulah Rasulullah menggalakkan kita untuk kita berdoa dengan doa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kita minta pada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat? Kerana tak semua ilmu itu bermanfaat untuk kita. Kita khawatir bahawa ilmu yang didatangkan oleh Allah itu mudarat untuk kita. Walaupun ilmu itu ilmu yang baik. Seperti contoh, bila mana seseorang hamba itu dikurniakan ilmu yang hebat dalam bidang-bidang agama, yang hebat dalam bidang-bidang kedoktoran, hebat dalam bidang-bidang kepeguaman, guaman, ya, hebat dalam segala ilmu. Tetapi dalam masa dia ada ilmu tu, terdapat dalam hatinya satu perkara bahawa aku adalah orang hebat. Aku dapat semua ini kerana apa? Kerana aku berusaha, aku belajar tinggi-tinggi, aku hebat. Orang lain tak boleh challenge aku. Adanya dalam hati riak, adanya dalam hati perkara-perkara ujub, takabur, sum'ah. Bila cakap situ, cakap sini, dia nak orang puji bahawa diri dia tu hebat. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Itu juga antara perkara-perkara yang perlu saya lakukan untuk beritahu pada hati saya supaya akidah Mawardi ni sentiasa menjaga hati. Ya. Baik. Disebabkan itulah ilmu yang bermanfaat kita minta pada Allah agar kita mensyukuri dengan ilmu, kenikmatan ilmu yang Allah bagi untuk kita buat kepada kebaikan. Kita sebarkan ilmu-ilmu yang baik, kita niatkan kepada hati kita supaya ilmu yang kita sampaikan itu dapat memberi satu perkara ataupun mengubah kehidupan dia ke arah yang lebih baik. Kita tak ada kuasa untuk mengubah orang tu 100%. Okey, hanya Allah sahaja yang boleh memberikan hidayah, yang memberikan taufik kepada dirinya. Kita sebagai manusia biasa, kita hanya mampu menasihati. Disebabkan itulah jangan putus asa bila mana untuk kita menyebarkan kebaikan dan menyebarkan segala perkara yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Jadi tanda syukur kita kepada ilmu, kita menyebarkan, kita mengamalkan ilmu, dan kita sentiasa mengucapkan, kita rendahkan diri bahawa ilmu itu daripada Allah dan kita tidak ada apa-apa. Baik, itu yang pertama, bab ilmu. Yang kedua, bab urusan, yakni hal-hal keduniaan. Bagaimana untuk kita bersyukur? Ya Allah, banyak cara kita bersyukur. Daripada kita bangun tidur, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur. Apa yang perlu kita nak syukur? Kita duduk rumah je. Ada orang yang sekarang ni putus bekalan makanan, apa lagi yang nak kita syukur? Allahu Akbar. Okey, kita lihat kembali, ya, setiap perkara yang Allah kurniakan kepada kita. Daripada kita bangun tidur, kita ucap syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, itu adalah doa yang Nabi suruh kita amalkan setelah kita bangun tidur. Kerana tidur itu adalah kematian sementara. Bayangkan kalau tiba-tiba tak bangun. Allah, macam mana dengan kehidupan kita, amalan kita, persediaan kita, ya Allah. Kita takut kita tak ada persediaan. Jadi kita belum terlambat untuk kita melakukan persiapan agar kita dapat sesuatu ganjaran dan rahmat Allah. Of course kita akan dapat ke syurga. Itulah target kita. Kita mohon redha Allah. Baik, daripada segi hal, ya, kita tengok kembali bagaimana kita nak mensyukuri dengan hal urusan duniawi kita ni. Baik, pernah tak kita sendiri ni, contoh, ya, maaflah kalau jijik, ya,
kita qada hajat. Saya selalu nak mengingatkan ni pada anak-anak saya pun. Pernah tak kita rasa kita qada hajat, kita buang air kecil? Kita akan lega. Macam gitu kan. Keluar tandas, apa salahnya? Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, kau bagi aku berak. Macam tu. Bagi aku qada hajat, ya Allah. Kerana apa tuan-puan? Ada orang yang tak boleh qada hajat. Ada orang yang tak boleh melawaskan air kencingnya. Itu antara salah satu perkara yang nampak kecil, tapi kita wajib mensyukuri kerana itu daripada Allah. Kalau Allah tak izinlah kita terqada hajat, sakit kita. Setiap perkara. Contoh hal-hal urusan dalam musim pandemik ni juga kita orang kata terpaksa mencari side income yang lain. Sebab apa? Nak menampung kehidupan. Adakah kita menyalahkan Allah dalam urusan ini? Tidak. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah akan urusan kita nampak susah. Jadikan benda itu satu, cakap apa? Ya Allah, walaupun aku susah sebegini, ya Allah, kau masih bagi aku makan, ya Allah. Ya Allah, walaupun aku susah macam ni, ya Allah, anak-anak aku tak kebulu, ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, walaupun engkau memberikan aku setengah gaji, ya Allah, tetapi ya Allah, aku masih dapat tidur yang lena. Berapa ramai orang-orang yang tak boleh tidur malam. Berapa orang yang tidur di bawah jambatan, sedangkan kita yang kat dalam ni semua tidur dalam katil yang sungguh empuk. Katil pula tilam yang empuk, ada pula aircon, macam tu kan. Itu benda nampak kecil, tapi pernah tak kita bersyukur? Macam tu. Lepas makan, kadang-kadang kita tak baca pun doa lepas makan kan. Tak apa, kita cakap apa? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih bagi aku makan, ya Allah. Pernah tak terfikir seperti itu? Jadi jangan pernah untuk sehari itu, setiap saat itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Dapat gelak-gelak dengan family, sebab family ramai tak keluar bekerja kan, duduk rumah, work from home. Ya Allah, terima kasih aku bersama dengan familyku, ya Allah. Macam gitu. Cuba sentiasa melazimi ucapan alhamdulillah dengan tindakan. Okey, jangan sekali-kali ya Allah macam ni alhamdulillah tapi kita tak salat. Allah bagi itu tapi kita tidak membaca Al-Quran. Allah bagi itu ini tapi kita tidak sedekah. Ya Allah, ruginya kita tuan-puan kalau kita diberikan kelebihan untuk kita melakukan apa sahaja ketika kita sihat, ketika kita lapang, ketika kita tengah ada. Sangat-sangat rugi. Baik, itu tanda syukur. Yang ketiga, iaitu amal. Amal ni bagaimana tanda kita nak mensyukuri amalan kita itu kepada Allah. Baik, tanda kita nak bersyukur dengan amalan kita adalah bila mana kita melakukan perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang dituntut dan juga amalan-amalan yang wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa syukur. Contoh, kita salat. Mula-mula ada yang terpaksa. Mula-mula ada yang terpaksa untuk salat. Bila mana dah datangnya keikhlasan dan kebiasaan, dia salat, di situlah tolong buka pada hati. Buka hati, sesungguhnya ya Allah, alhamdulillah aku dapat salat, ya Allah. Ada orang yang tak dapat salat dengan keselesaan. Tapi kita ni dalam ni semua ni semua selesa ya, boleh solat ya, dengan dia punya sejadahnya yang empuk, dengan telekungnya yang cantik ya. Itu antara nikmat-nikmat yang patut kita syukuri pada Allah semasa kita melakukan amalan. Dan tanda syukur dengan amalan kita apa? Setiap mana amalan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, kita minta pada Allah agar Allah terima amalan kita. Ini ada dalam doa yang Rasulullah ajarkan tadi. Wa amalan mutaqabbala. Dan terimalah amalan kami. Amalanku ya Allah. Kadang-kadang kita melakukan amal tapi kita tidak berdoa, kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita dah berpuasa, kita dah salat, kita baca Al-Quran, kita bersedekah. Kita minta Allah kabulkan. Okey?
Jangan wajib kabulkan, wajib tidak. Kita minta dan itu terserah pada Allah sama ada terima ataupun tidak terima, dan kita sebagai hamba hanya mampu berusaha agar Allah mengkabulkan dan menerima setiap amalan-amalan kita. Dan tanda syukur kita melalui amalan apa dia? Hati kita benci dengan maksiat. Itu juga salah satu tanda syukur yang telah dibahaskan oleh ulama kita. Ya Allah, syukurnya kalau dalam hati kita Allah jentik hati kita, kita tak suka akan kejahatan. Ya, seperti contoh, hati dia ni akan puas kalau dia akan mengumpat orang. Hati dia ni akan puas kalau dia memperlekehkan orang. Hati dia ni akan puas bila mana orang akan lebih nampak kita hebat daripada orang lain. Ini hati ni berjaga-jaga. Sebab apa? Kalau kita ni dah dapat hati bahawa aku tak suka kutuk orang, aku tak suka mengata orang. Ya Allah, tuan puan yang dirahmati Allah, mohon segera bersyukur. Kerana hati ni milik Allah. Allah pegang bahawa dia campakkan dalam hati kita ini sungguh benci dengan kemaksiatan. Allahu Akbar. Cukup syukur. Kerana itulah setiap dalam selepas salat kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanallah, puan-puan yang dirahmati Allah, cantiknya lah doa tu. Kita minta apa, antara apa doa dalam tu, kita minta bahawa ya Allah, janganlah kau bolak-balikkan hatiku ya Allah setelah kau beri hidayah kepadaku. Bila mana Allah dah jentik hati kita membenci maksiat, puan-puan yang dirahmati Allah, segeralah bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati agar kita sentiasa membenci dengan kemaksiatan. Allahu Akbar. Ya Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah, kita melihat ya, aspek syukur ni sangat luas. Walaupun hanya dengan satu perkataan, yakni alhamdulillah. Dan syukur itu bukan hanya setakat dengan perkataan alhamdulillah, tetapi syukur itu bila mana kita melakukan dia dengan tindakan, yakni melakukan amalan-amalan yang dirahmati Allah, yang diredai Allah, dan yang paling penting sekali amalan itu ialah amalan yang diterima Allah, insya-Allah. Ya. Saya selalu kata pada penonton-penonton ataupun yang mendengar perkongsian saya bahawa setiap perkara itu mungkin Allah izin, bukan mungkin, yes, Allah izin, tetapi tak semuanya Allah meredai. Allah izin ada kala Allah murka dengan perkara tersebut. Iaitu apa? Allah izin melakukan kemaksiatan, tetapi dalam pada masa yang sama Allah murka dengan kita, tuan-puan yang Subhanallah soalan dia. Subhanallah. Baik. Tentang persoalan ini ya, saya suka nak bercerita. Ustazah macam mana lah ya. Dah tua-tua ni ustazah, baru nak baca Al-Quran ustazah. Barulah nak sibuk masuk kelas tu kelas ni ustazah. Subhanallah. Macam mana ustazah? Baik. Bersyukurlah kerana apa? Allah dah bagi hidayah. Itu pertama sekali. Bersyukur kepada Allah. Allah dah bagi hidayah untuk kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur dan tadzakur Al-Quran. Baik. Subhanallah. Baik, soalan yang cukup cantik sebenarnya, tetapi ya, walaupun macam mana pun kita terlambat, kita rasa kita terlambat, percayalah bahawa kita tidak akan pernah terlambat selagi mana ajal belum menjemput. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya nak bagi sikit motivasi di mana tentang keakraban kita dengan Al-Quran, tentang kalau kita sentiasa bersama Al-Quran ya. Saya nak sentuh tentang syafaat Al-Quran ketika mana kita berada di alam kubur, di saat kematian. Allahu Akbar ya, tuan-puan yang dirahmati Allah. Dalam pada masa kita ya, kalau jenazah-jenazah itu telah dikafankan ya, Al-Quran itu duduk di mana tahu? Duduk di antara dada dan kain kafan kita. Al-Quran duduk di situ. Ya. Sebab apa? Tentang syafaat Al-Quran ini ya, dari Sa'id bin Sulaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, apa maksudnya? Tiada penolong yang lebih utama darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat selain daripada syafaat Al-Quran. Ini dalam ada syarah Ihya Ulumuddin
Jadi bila kita tengok bagaimana Al-Quran menjaga kita, ya, tengah disibuk-sibuk, tengah dikafankan, ya, Al-Quran datang kepada kita, nampak tampan, Allahu Akbar, cantiknya sosok, senang cerita sosok tubuh Quran ni, senang cerita Jadi orang yang dah nanti kita akan dikuburkan dan orang mula meninggalkan kubur tersebut. Jadi masa itulah malaikat munkar dan nakir datang. Tetapi disebabkan Al-Quran meneman kita, Al-Quran jawabkan kepada malaikat bahawa aku tidak akan berpisah dengan si mati ini kerana dia adalah sahabat qaribku, dan aku tidak akan berpisah dengannya sehingga dia masuk ke syurga Allah. Ya Allah. Dan pada masa itu juga si mati tak tahu siapa dia ni, tampan, cantik, elok. Rupa-rupanya berkata, akulah Al-Quran, akulah yang engkau baca, akulah yang engkau pelajari. Ya, mulianya kalau seseorang itu mendampingi dirinya dengan Al-Quranul Karim, subhanallah. Dan paling seronoknya bila mana Al-Quran ini, ya, dia meninggalkan kita sekejap, dia bukan untuk apa? Dia pergi kepada Allah untuk apa? Untuk ambil selimut daripada syurga, untuk minta tempat tidur kita daripada syurga, dan juga ada pelita daripada syurga, dan juga bunga lili, ya, senang cerita itu, bunga yang cantik lah daripada syurga. Kita dapat menggambarkan di dunia, tapi sebenarnya tiada gambaran yang betul untuk kita gambarkan perkara-perkara dan juga benda-benda daripada syurga ni. Subhanallah, dia lagi seronok, dia lagi cantik yang tak tergambar di akal sebenarnya, ya, subhanallah. Jadi dia menyediakan tempat tidur kita, dia membuka dengan seluas-luasnya kita punya kubur. Kerana apa? Dia memuliakan kita kerana kita dulu di dunia membaca Al-Quran, kita dulu di dunia belajar Al-Quran. Walau kita merangkak-rangkak untuk baca Al-Quran, kita tetap baca Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran sebelum subuh. Ya, saya tak nak kata orang kadang-kadang saya culas. Ya, ada masa buat, ada masa tak buat. Allahu Akbar, sedapnya tidur tahu-tahu subuh. Ya, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok haruman kasturi yang Allah berikan, ya, permaidani sutera yang Allah kurniakan kepada kita, orang-orang yang bersama Al-Quran ni, subhanallah. Ini ada dalam syarah dalam Fadail Amal, ya. Sangat-sangat bertuah orang-orang yang bersama Al-Quran. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, jangan pernah putus asa bila mana kita baru mula nak belajar Al-Quran, baru mula merangkak-rangkak nak tahu, hukum tajwidnya macam ni, dia punya bacaan macam ni. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Minta pada Allah agar hati kita sentiasa dengan Al-Quran. Baik, ya, itu antaranya lah. Jadi ya, tak apa, tak ada masalah, insya-Allah doakanlah saya ni pun banyak dosanya, banyak benda yang kadang-kadang saya kemaksiatan, mungkin berlaku sedar atau tak sedar, mungkin berlaku dalam hati, ya. Cepat-cepatlah istighfar, itulah yang mampu yang saya katakan, ya. Baik, ada apa lagi persoalan, insya-Allah? Masih ada lagi. Kejap. Ni bukunya. Dakwah Penuh Ukhuwah. Ya, Dakwah Penuh Ukhuwah. Dalam ni ada menghimpunkan 22 orang ustazah-ustazah mencoretkan tentang pengalaman mereka dalam dunia dakwah dan juga pengalaman mereka bersama Ustazah Syadia almarhumah. Ustazah Syadia Abbas merupakan guru saya juga, ya. Dan kisah saya juga ada kat dalam ni. Jadi boleh, tak ada masalah, siapa-siapa yang nak bolehlah saya postkan, ya. Oh ya, RM29.90. Tapi kalau beli dua bolehlah bagi RM50 lah, macam gitu. Pakatlah ramai-ramai untuk membeli Dakwah Penuh Ukhuwah. Dan jangan lupa esok insya-Allah saya bersama Ustazah Muzayyanah dan juga ni Ustazah Muzayyanah, Ustazah Muzayyanah, dan juga selebriti jemputan Kak Farah Diba untuk bersama-sama dalam sembang santai. Nanti saya akan bagi link lah. Bagi link pula, saya akan update lah, saya akan bagi
Esok pukul 5 petang insya-Allah. Saya akan bagi pada Puan Halimah. Untuk update. Sama-samalah dekat live FB Al-Fawaz Travel insya-Allah. Ya. Oh, dah ada bukunya. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah. Okey. Jadi setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini insya-Allah.